Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Dan politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya Budaya membentuk satu pakatan. Salam sejahtera, bertemu kembali edisi khas Mingguan 050. Saya Zawaz Yusof, antara papar menarik sepanjang minggu ini. Desak PRU segera, sifat penting diri UMNO kini terselah. Kalah di Melaka, Anwar menerima desakan berundur. Benarkah DAP punca PH kalah dalam pilihan raya? Assalamualaikum dan salam bahagia. Kecenderungan UMNO untuk mendesak pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan pada kadar segera memperlihatkan parti itu mementingkan diri sendiri, tidak mengambil peduli situasi rakyat dan negara yang masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Ketua Angkatan Muda Keadilan Parti Keadilan Rakyat PKR Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata keputusan itu menguatkan lagi dakwaan bahawa parti itu menggunakan pilihan raya sebagai muslihat terakhir untuk berebut lebih banyak kuasa dengan mengorbankan kesejahteraan, keselamatan dan kesihatan rakyat. UMNO diingatkan agar tidak terlalu mendebik dada dengan kemenangan DPRN Melaka. Ini kerana jika dikira peratusan undi popular Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN Melaka baru-baru ini berbanding PRU 14 lalu meningkat hanya 0.5% sahaja. Akmal berkata pada PRU 14, BN meraih undi popular sebanyak 37.5% berbanding Pakatan Harapan PH yang bertanding menggunakan lambang PKR memperoleh sokongan sebanyak 50.8%. Ahli Parlimen Johor Bahru itu juga mengingatkan bahawa terdapat jangkaan gelombang kes COVID-19 akan berlaku bulan depan. Justru beliau mengharapkan kepimpinan UMNO untuk berpegang kepada perjanjian memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani antara kerajaan dan Pakatan Harapan sebelum ini. Awal minggu ini, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Muhammad Hassan menyuarakan pandangan agar PRU 15 wajar diadakan dalam masa terdekat dengan mengambil kira sentimen rakyat ketika ini yang dilihat memihak kepada Barisan Nasional. Perkara itu juga telah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Sabtu lalu selepas BN memenangi pilihan raya Negeri Melaka PRN Melaka. Mahkamah Rayuan mengekalkan 8 Disember ini sebagai tarikh keputusan bagi rayuan kes Najib Razak yang membabitkan RM42 juta dana SRC International. Timbalan pendaftar Muhammad Khairil Harun memaklumkan kepada pihak pembelaan menerusi surat Rabu lalu bahawa permohonan untuk menangguhkan keputusan itu ditolak. Selasa lalu, Peguam Najib menulis surat kepada mahkamah memohon untuk menangguhkan tarikh keputusan rayuan bekas Perdana Menteri itu. Mereka meminta mahkamah menyampaikan keputusan antara 13 dan 17 Disember sebagai ganti. Mereka berkata Najib akan pulang ke Kuala Lumpur dari Singapura pada 5 Disember dan perlu menjalani kuarantin selama 7 hari sehingga 12 Disember. Beliau kini berada di Singapura bersama anaknya yang bersalin baru-baru ini. Najib membuat rayuan untuk membatalkan sabitan terhadap 7 tuduhan salah guna kuasa, pengubahan wang haram dan pecah amanah jenayah CBT berhubung dana SRC International yang berjumlah RM42 juta. Panel Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan oleh Hakim Abdul Karim Abdul Jalil menangguhkan keputusannya. Hakim lain yang bersidang adalah Has Zanah Mehat dan Wazir Alam Maidin Mira. Pada Julai tahun lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas Najib selepas beliau didapati bersalah atas semua pertuduhan. Beliau dituduh menyalahgunakan kuasanya sebagai Perdana Menteri dengan memberi jaminan kerajaan ke atas pinjaman RM4 bilion SRC International daripada kumpulan amanah wang pencen KWAP. Beliau juga didakwa atas 3 tuduhan CBT dan 3 tuduhan pengubahan wang haram berhubung RM42 juta milik SRC International bekas anak syarikat 1MDB. Sementara itu, Parti Warisan Sabah Warisan yang diwujudkan di Sabah akan melebarkan sayapnya ke Semenanjung Malaysia pada Disember depan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU15. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata sudah tiba masanya parti itu diperluaskan hingga ke Semenanjung Malaysia bagi meneruskan perjuangan pemimpin terdahulu. Warisan dijangka akan menjadi sebuah landasan pilihan kepada rakyat di negara ini dan apa yang dicita-citakan oleh pejuang terdahulu seperti almarhum Tunku Abdul Rahman dan Tun Mustafa, iaitu membina sebuah negara yang tidak berlandaskan hanya kepada kaum dan agama.
Katanya Parti Warisan yang sebelum ini dikenali sebagai Parti Warisan Sabah Warisan tidak perlu dijenamakan semula kerana dalam perlembagaan dan pendaftaran di Jabatan Pertubuhan Malaysia ROS, parti itu hanya didaftarkan sebagai Parti Warisan dan tidak merujuk kepada negeri Sabah semata-mata. Tambahnya, keputusan melebarkan sayap ke Semenanjung Malaysia adalah berdasarkan permohonan daripada rakan-rakan pemimpin yang melihat semangat perjuangan parti berkenaan dalam membela hak rakyat. Dalam perkembangan berbeza, pelaksanaan undi 18 dan pendaftaran pemilih automatik akan dilaksanakan sebelum 31 Disember tahun ini. Manakala perundangan berhubung anti lompat parti dan penghadan tempoh Perdana Menteri dicadang dibawa ke Parlimen sebelum Julai 2022. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, bagi menjelaskan status tersebut, pelaksanaan memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik antara kerajaan dengan Pakatan Harapan PH yang ditandatangani pada 13 September lepas. Dia berkata kerajaan tiada pilihan lain selain akur terhadap perintah mahkamah yang telah mengarahkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan kerajaan untuk melaksanakan undi 18 menjelang 31 Disember tahun ini. Dia berkata demikian menjawab persoalan dibangkitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim PH Port Dickson yang menggesa kerajaan untuk segera menangani masalah teknikal berkaitan kedudukan Raja-Raja Melayu dalam penggubalan undi 18. Dia berkata pelaksanaan undi 18 tidak boleh dilengahkan dan perlu diluluskan pada sesi Parlimen Disember ini. Justru itu, Wan Junaidi berkata dalam masa 2 minggu Jemaah Menteri akan membentangkan pindaan melaksanakan undi 18. Wan Junaidi berkata bagi perundangan anti lompat parti dan penghadaan tempoh Perdana Menteri, ia memerlukan kajian dan sesi libat urus yang terperinci dan tidak boleh dibuat dalam tergesa-gesa. Dalam pada itu, pemuda PAS Kelantan bangkit bersuara berhubung keputusan Kerajaan Persekutuan untuk memberi wang ihsan bukannya royalti kepada mana-mana negeri Semenanjung termasuk Kelantan. Ketuanya Muhammad Kamal Muhammad berkata jawapan sidang Parlimen oleh Menteri Keuangan berkaitan keputusan itu memerlukan penjelasan lanjut dan penelitian sewajarnya. Katanya lagi, wang ihsan adalah terma baharu yang tidak terikat dengan tanggungjawab berkontrak antara Petronas dan negeri-negeri. Justru katanya bagi mewakili anak muda Kelantan, Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan memohon jasa baik kerajaan untuk menimbang semula keputusan yang dibuat dan mengembalikan terma royalti tunai 5% untuk manfaat yang lebih besar kepada rakyat dan negeri Kelantan. Terdahulu, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, Petronas tidak akan membuat bayaran royalti tunai kepada mana-mana negeri di Semenanjung termasuk negeri Kelantan. Menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat, beliau berkata ia disebabkan kedudukan medan pengeluaran petroleum yang beroperasi adalah di luar perairan negeri Kelantan. Tinjauan mendapati bukan sahaja dalam kalangan akar umbi Parti Keadilan Rakyat PKR, malah akar umbi Parti Amanah Negara Amanah dan DAP juga turut menyeru agar Rafizi Ramli kembali ke lapangan politik membantu Pakatan Harapan PH kembali ke landasan yang wajar. Rafizi sebelum ini dikatakan telah menjadi arkitek di sebalik penubuhan PH dan antara individu yang membantu penubuhan amanah bagi menggantikan PAS yang dikatakan bersekongkol dengan UMNO pada ketika itu. Rafizi melalui invoke di bawah seliaan beliau telah turun ke lapangan dan melalui gerak kerja beliau berjaya membantu PH menumbangkan BN yang telah mentadbir selama 6 dekad. Teguran Rafizi berkaitan kartel dalam PKR juga tidak diendahkan sehingga berlakunya langkah syaratan yang menyaksikan pengkhianatan kartel dalam PH dan tumbangnya kerajaan PH yang hanya memerintah selama 22 bulan. Beberapa hari lalu, keputusan PRN Melaka menyaksikan PH kehilangan 8 kerusi yang disandang, iaitu 3 kerusi dari PKR, 4 dari DAP, manakala 1 kerusi dari Amanah. Ini merupakan kekalahan paling teruk dialami PH, terutama PKR yang tewas di kesemua 11 kerusi yang ditandingi. Dapatan di media sosial terutama Facebook mendapati akar umbi PH mahu Rafizi kembali ke politik dan membantu PH bagi menghadapi PRN Sarawak yang dijangka berlangsung pada bulan Disember ini. Apa pula pandangan anda? Sementara itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan permintaan agar beliau berundur sebagai pengerusi Pakatan Harapan hanyalah satu pandangan. Beliau turut memberi peringatan agar pandangan yang dilontarkan itu tidak dilihat sebagai angkuh dan menimbulkan reaksi yang tidak baik dalam kalangan orang ramai. Beberapa pihak termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bilut dari DAP Lee Chin Chen mendesak Anwar berundur daripada menerajui gabungan parti pembangkang itu susulan kekalahan teruk Pakatan Harapan pada PRN Melaka Sabtu lalu.
Dalam PRN Melaka, Pakatan Harapan hanya memenangi 5 daripada 28 kerusi yang dipertandingkan, manakala semua 11 calon Parti Keadilan Rakyat PKR turut tewas. Mengulas lanjut, Anwar yang merupakan ahli Parlimen Port Dickson berkata sebagai ketua, beliau bertanggungjawab atas kekalahan Pakatan Harapan dan menerima 2 bekas adun UMNO bertanding pada PRN Melaka atas tiket Pakatan Harapan. Ketua pembangkang itu juga turut berharap individu-individu yang mendesaknya meletakkan jawatan mencari punca sebenar mengapa Pakatan Harapan menerima 2 bekas adun UMNO dan mencalonkan mereka sebelum ini. Kedua-dua bekas adun UMNO itu ialah Datuk Seri Idris Harun yang bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Asahan dan Datuk Nur Azman Hassan yang bertanding di Dun Pantai Kundur. Bagaimanapun gagal memenangi kerusi berkenaan. Bagaimanapun Ketua PKR Perak Farhash Wafas Alvaro Rizal Mubarak berkata tidak adil meletakkan semua kesalahan di bahu Anwar semata-mata untuk kekalahan itu. Dalam pada itu, Anwar berkata kekalahan PH perlu dilihat daripada semua aspek kerana setiap pihak ada pandangan sendiri dan kegelisahan yang disuarakan. Sebagai respon dakwaan oleh adun DAP Bilut, harus disedari oleh beliau bahawa selama ini sekiranya Pakatan Harapan kalah adalah kerana DAP fobia dalam kalangan orang Melayu yang ditiupkan sentimen tersebut oleh UMNO dan Barisan Nasional. Kini sentimen itu ditambah pula oleh Perikatan Nasional PN iaitu Bersatu dan PAS yang sememangnya anti-DAP dan mereka membakar hati orang Melayu dengan pelbagai label seperti anti-Islam, anti-Melayu, komunis, anti-hudud, rasis dan sebagainya. Koordinator JIN ke-13 Pahang Ahmad Syahri Ismail berkata harus disedari bahawa orang Melayu tidak undi PH kerana DAP dan bukannya kerana Anwar Ibrahim. Menurut beliau, propaganda kalau undi PH China akan berkuasa, China akan jadi Perdana Menteri atau Ketua Menteri dan pelbagai fitnah dipercayai kerana orang Melayu telah dibutakan dan dimomokkan sekian lama, terutamanya mereka yang berada di kampung. Beliau bertanya sejauh manakah adun DAP Bilut itu telah mengambil inisiatif agar orang Melayu mampu menolak propaganda yang dimainkan oleh UMNO BN dan PN yang mendakwa mereka adalah Parti Melayu Islam. Tambahnya, DAP fobia di kalangan orang Melayu telah ditanam sejak 13 Mei 1969 oleh UMNO sehingga kini telah menyebabkan ada di kalangan majoriti orang Melayu menolak PH dalam pilihan raya negeri PRN Melaka. Sebaliknya, adun DAP Bilut cuba menuding jari kepada Anwar. Katanya lagi, DAP sewajarnya berusaha menghapuskan persepsi negatif yang dimainkan oleh UMNO, BN dan PN kerana setiap kali adanya PRN mahupun PRU, isu ini akan terus dimainkan dan diputar kembali bagi membakar sentimen orang Melayu. Jelas Ahmad Syahri lagi, pimpinan DAP pusat wajar berhati-hati mendidik dan mendisiplinkan pimpinan mereka daripada mengeluarkan kenyataan yang berbaur perkauman. Sekian edisi Khas Mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik tanah air. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi Khas Mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.